Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai tajuk yang terakhir anak-anak. Tajuk yang terakhir bab 8, kebetulan cuti hari raya, cantik sangatlah. Tajuk yang terakhir kita, selepas kita belajar tentang pilihan raya persekutuan, ialah peranan kabinet. Peranan kabinet pertama Tanah Melayu. Selepas kemenangan Parti Perikatan, Parti Perikatan ni gabungan UMNO dan juga MCA dan lain-lain, kita nampak dalam Pilihan Raya Umum 1955. Di sini Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai siapa? Ketua Menteri. Ketua Menteri hari ini sama jawatan dengan Perdana Menteri. Yang kita nampak keistimewaan. Kalau soalan tanyalah, apakah keistimewaan kabinet kita ini? British dia tidak menyerahkan segala-galanya. Cikgu letak warna hijau ni. British masih ada. Mana? Ada 10 orang menteri. 3 daripadanya ialah pegawai British. Dan 3 ini, yang istimewanya, mereka ni pegang jawatan-jawatan kanan. Macam kita lah, Menteri Kanan, Keselamatan, tengok, Kewangan, Ekonomi, Pertahanan. Awak bayangkan yang ini sama dengan hari ini. Ini semua kanan-kanan punya jawatan. Tapi jawatan pada waktu itu ialah mereka hanya memegang sebagai setiausaha. Setiausaha kepada menteri lah. Bantu oleh 3 pegawai British. 10 menteri turut dianggotai oleh 3 pegawai. SU besar lah. Baik. Dan semua ini, jemaah menteri yang dilantik 10 orang tadi, yang dibantu oleh 3 SU tadi, telah diumumkan oleh Sir Donald McGillivray. Ini Pesuruhjaya Tinggi. Tengok, kita tak ada lagi Gubernur. Inilah yang kita nampak keistimewaan kabinet kita. Selepas adanya sistem ahli, menteri daripada rakyat Malaysia masih dibantu oleh Inggeris. Ini nampak semua. Yang cikgu nak tunjuk ni, 10 itu kita ada apa? Ada China. Ini daripada MCA lah. Lepas tu kita ada daripada MIC seorang. Selebihnya ialah orang Melayu. Okey, apa yang kita nampak dalam kabinet ni? Apa tugas kabinet? Fungsi kabinet ini, kalau pelajar-pelajar tengok pada sudut glossary, dia mengikut demokrasi Britain. Yang ini cikgu akan detailkan nanti. Demokrasi Britain. Yang mana dalam sistem ini juga, dia ada veto. Kita tengok ada veto. Apa tu veto? Veto ni ialah kuasa yang diberi pada pihak tertentu yang boleh batal. Macam PBB hari inilah. Kuasa veto contohnya Amerika Syarikat. Dia batal. Itu susah kalau kita nak bawa kes-kes besar yang melibatkan negara, contohnya isu-isu Israel tu. Kita nampak. Baik, apa peranan kabinet? Yang ini pelajar sila ingat huruf M. Tengok jawapan kita semua huruf M kan? Huruf M. M. Okey. Kita nampak di sini. Apa tugas dia? Yang kita letak. Dia membincang soal kewangan. Cikgu nak ambil, nak linkkan dengan SU tadi. SU ekonomi, SU kewangan dan pertahanan. Boleh? Baik. Kewangan. Yang kedua, keselamatan dan pertahanan. Maksudnya pelajar, di sini dah boleh dapat 2 markah dengan kita memahami jawatan SU tadi. SU ekonomi, SU kewangan dan pertahanan. Dapatlah 2 markah. Dan kuasa veto. Ini. Yang selama ini kita bertuankan Pesuruhjaya Tinggi telah diminta untuk dibatalkan. Maksudnya serahlah kepada siapa? Serahlah kepada kepimpinan yang ada hari ini.
pimpinan yang ada Tunku Abdul Rahman lah. Dan yang seterusnya ialah mengurangkan kuasa pentadbiran. Nampak? Pelan-pelan kita dah menyerahkan kepada masyarakat di tanah Melayu pada waktu itu. Baik. Ini senang je kita nak ingat. Selamatan, batal, pentadbiran, dan kita nampak satu lagi ialah yang atas sekali itu soal kewangan. Okey. Apa tanggungjawab dia? Kalau soalan tanya, apakah tanggungjawab kabinet? Dia tanya, apakah tanggungjawab kabinet? Dia tanya macam itu saja. Kabinet lah ya. Kabinet. Okey, apa kita nak ambil jawapan? Ini kita nampak. Kabinet ini, dia fungsinya ialah ini. Menunaikan mandat. Mandat rakyat dah. Rakyat dah pilih kita. Kita lah buat elok. Contohnya. Dia bagi. Ini contoh. Datuk Abdul Razak Husin membina bangsa melalui sistem pendidikan. Sebab apa? Beliau ni Menteri Pendidikan. Itu contoh satu. W.T. Sambadern, nampak? Melaksanakan perkhidmatan awam bercorak tempatan sebab dia Menteri Buruh yang menjaga pekerja-pekerja. Dan dia juga berjaya mengurangkan pegawai Eropah. Ini nampak sini. Dia ada fakta. Fakta. Huraian. Cantik lah tu. Dan bawah ni pun ada lagi lah. Yang lain ni. Itu kita nampak. Dia bagi 3 markah saja di situ. Ini menteri kita senyum lebar. Tunku Abdul Rahman. Nampak duduk macam itu. Kalau kita nampak macam, tak apalah ya. Kita tengok gambar. Mereka ketawa gembira pada waktu itu. Ini nampak. Okey. Dalam kabinet pertama ini, kita tengok. Dengan jelaslah kesimpulan lah kesimpulan daripada bab inilah. Kita mendapat melihat barisan pemimpin yang berwibawa. Yang mereka ini diamanahkan. Bekerjasama untuk membantu kepimpinan negara kita melaksanakan pentadbiran lah. Jadi tanggungjawab kita pula apa ini bawah ni? Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, komo jangan tak ngundi pula. Kita pilihlah pemimpin kita ini melalui sistem pilihan raya. 5 tahun sekali. Okey. Habis dah kita bab ini nampak kita dah belajar daripada pilihan raya awal dan raya umum, nampak tu. Persekutuan dan kabinet. Kita nampak dah selesai kita bab ini. Bab yang pendek, bab 5 pun pendek, ini pun pendek. Jadi baca dan faham. Lepas ini cikgu akan bagi soalan latihan. Okey. Terima kasih.